Farhana. Faiz, kadar inflasi negara dianggar jauh lebih tinggi iaitu sebanyak 10.6% berbanding 4.7% pada bulan Ogos 2022 sekiranya tiada subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata dasar-dasar dan inisiatif kerajaan berjaya memulihkan ekonomi serta meringankan beban keluarga Malaysia walaupun berdepan pelbagai cabaran domestik dan global. Sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK di antara 5.3% hingga 6.3% bagi 2022 diyakini akan dicapai. Dalam mendepani persekitaran ekonomi global amat mencabar, ekonomi Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan lebih kukuh sebanyak 5.0% pada suku pertama dan 8.9% pada suku kedua tahun ini. Bank Dunia telah menaikkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 6.4% bagi 2022 berbanding 5.5% yang dianggarkan sebelum ini. Berikut adalah di antara petunjuk ekonomi yang membuktikan prestasi ekonomi negara menggalakkan. Yang pertama, jumlah ekspor meningkat sebanyak 30.3% kepada 1 trilion ringgit pada 8 bulan tahun ini. Yang kedua, jumlah jualan kenderaan penumpang dan komersial meningkat 63% kepada kira-kira 450,000 unit pada Januari hingga Ogos tahun ini. Yang ketiga, ketibaan pelancong meningkat pada 3.2 juta bagi Januari hingga Julai tahun ini dan kadar pengangguran sudah turun kepada 3.7% pada bulan Julai. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pasir Salah Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengulas mengenai tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia lebih rendah pada tahun depan. Datuk Seri Mustafa berkata Malaysia sebagai sebuah ekonomi kecil dan terbuka tidak terkecuali daripada terkena tempias daripada cabaran itu. Jelas beliau langkah-langkah untuk menangani cabaran-cabaran itu akan diperincikan dalam Belanjawan 2023. Dewan sebelum itu dimaklumkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenankan 14 akta yang diluluskan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 lepas. Antaranya Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Parlimen bertukar parti. Menurut Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun, akta lain termasuk Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Pembubaran 2022, Akta Sistem Insurans Pekerja Pindaan 2022, Akta Keselamatan Sosial Pekerja Pindaan 2022 dan Akta Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022. Keenam, Akta Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2022. Ketujuh, Akta Kehadiran Wajib Pesalah-pesalah Pindaan 2022. Kelapan, Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pindaan 2022. Kesembilan, Akta Mahkamah Kehakiman Pindaan 2022. Kesepuluh, Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2022. Kesebelas, Akta Perhutanan Negara Pindaan 2022. Kedua-belas, Akta Tabung Angkatan Tentera Pindaan 2022. Ke-13, Akta Racun Pindaan 2022 dan akhir sekali ke-14, Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022. Tan Sri Azhar berucap pada permulaan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Beliau turut memaklumkan mengenai perutusan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim yang menyatakan persetujuan Dewan Negara terhadap kesemua 25 rang undang-undang diluluskan Dewan Rakyat pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Selain itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa peratusan liputan 4G di Sarawak meningkat kepada 82.84% pada suku kedua tahun ini berbanding 73.67% sebelum pelaksanaan jendela. Ini melibatkan peruntukan kerajaan melalui program pemberian perkhidmatan sejagat USP dan pelaburan komersial syarikat pemberi perkhidmatan melebihi 4 bilion ringgit di Sarawak. Daripada jumlah itu, projek naik taraf internet dengan peruntukan 2.12 bilion ringgit telah siap, manakala sebahagian lagi dengan peruntukan 1.9 bilion ringgit dalam peringkat pelaksanaan.
Penambahan liputan di seluruh negara termasuk kawasan luar bandar di pendalaman akan diteruskan melalui Pelan Jendela Fasal 2023 hingga 2025. Selain pembelaan menara-menara telekomunikasi melalui pelaksanaan projek Pelan Jendela dan Satelit, pihak kerajaan turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan point of presence. Dia menjawab soalan Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Riud Anak Jaim. Baik, dalam perkembangan lain, mesyuarat task force bagi siap siaga menghadapi bencana akan dibuat secara berkala. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Muhammad Yazid berkata, ia bagi memastikan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD berada pada tahap optimum dalam menghadapi kemungkinan monsun timur laut. Jelas beliau, mesyuarat akan dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Muhammad Zuki Ali dan seramai 76,336 pegawai dan agensi tindak balas di semua peringkat termasuk daerah telah berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD juga telah diarahkan untuk bersedia lebih awal bagi memastikan bantuan dan bekalan sampai di semua lokasi yang terlibat bagi mengelakkan keadaan lebih sukar sekiranya jalan terputus dan sebagainya. Tambah beliau, semua aset berjumlah 22,622 aset meliputi darat, air, udara, perubatan dan lain-lain turut disediakan. Sementara itu, sebanyak RM50,000 diperuntukkan kepada setiap daerah, manakala peruntukan berjumlah RM1.08 juta disalurkan kepada 8 agensi tindak balas dengan RM100,000 bagi setiap agensi. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang. Baik, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Faiz.